Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya bersyukur dengan nikmat kesihatan yang tidak ternilai dapat saya mengakhiri tugasan mengajar dengan sempurna. Semua dengan izinnya. Rakaman pengajaran saya di bawah tema negara unik dan tajuknya Makanan Rakyat untuk murid tahun 3. Sebelum saya melanjutkan refleksi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan saya yang tak terhingga atas pertolongan itu. Semoga Allah jua yang membalasnya. Antara kekuatan yang terdapat dalam video inovasi saya ialah saya merupakan seorang guru bahasa yang mengajar di sekolah jenis kebangsaan Cina. Kebanyakan murid dalam kelas ini berada pada tahap sederhana dan lemah pencapaian akademik mereka. Kelas ini mempunyai jumlah murid seramai 25 orang, iaitu 11 lelaki dan 14 perempuan. Jadi, jumlah murid perempuan adalah melebihi murid lelaki. Mereka adalah anak-anak yang aktif, sukakan cabaran, suka bercakap, walaupun tentang perkara yang kurang mendatangkan manfaat. Murid perempuannya pula adalah sebaliknya. Tajuk pelajaran saya hari ini ialah Makanan Rakyat. Saya mulakan dengan aktiviti menikmati keenakan kuih cakoi. Selepas itu, sesi soal jawab dijalankan untuk menguji pengetahuan sedia ada murid. Walau bagaimanapun, saya memberi rangsangan melalui soalan lisan agar murid dapat berfikir dan mencari jawapan yang tepat. Alhamdulillah, murid dapat menjawab soalan yang diberikan, walaupun jawapan yang diberi kurang tepat dari segi ayat gramatis. Bagi langkah pengajaran pertama, aktiviti membaca petikan secara kelas diikuti secara kumpulan dan individu. Selepas itu, saya meminta murid menggarisi perkataan yang tidak difahami. Saya menerangkan perkataan tersebut supaya murid faham tentang petikan yang dibaca. Bagi langkah kedua, saya meminta murid menyusun gambar mengikut kronologi tentang cara membuat kuih cakoi. Saya anggap pembelajaran ini berjaya apabila murid dapat menyiapkan tugasan dengan betul hasil perbincangan dalam kumpulan. Selain itu, saya juga meminta murid mereka cipta bentuk kuih cakoi yang dihidangkan mengikut kreativiti. Untuk langkah ketiga, permainan sampul beracun. Saya menggunakan sampul pos ekspres terpakai yang diisi gambar kuih muih untuk murid-murid terpilih membina ayat tunggal secara lisan. Selepas itu, saya mengedarkan lembaran kerja untuk murid-murid membina ayat tunggal berdasarkan grafik yang diberi. Nyanyian semasa penutup begitu menceriakan kelas. Murid-murid ini memang gemar menyanyi. Manakala kelemahan pula, satu kelemahan yang dapat saya kenal pasti dalam pengajaran dan pembelajaran video inovasi ini ialah semasa aktiviti kumpulan. Tiada kerjasama dalam kumpulan dan murid-murid berbual-bual tidak memberi tumpuan sepenuhnya semasa aktiviti dijalankan. Selain itu, saya dapat mengenal pasti satu lagi kelemahan, iaitu ada kalanya saya tidak berjaya mengekalkan tumpuan murid-murid saya sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid juga hilang tumpuan, biasanya pada langkah kedua dan ketiga. Setelah membuat penilaian semula, saya dapat mencari punca. Antaranya ialah intonasi suara. Intonasi suara yang berbeza amat penting bagi menunjukkan penegasan terhadap aspek yang ingin diajar. Saya mula sedar bahawa intonasi suara senada sahaja serta kurang menarik perhatian dan minat murid untuk terus mengikuti pengajaran saya dengan lebih fokus. Saya perlu memperbaiki intonasi suara
supaya mempunyai nada tinggi yang rendah yang bersesuaian. Ini memerlukan latihan yang kerap, dan saya perlu mendisiplin dan mengingatkan diri saya sendiri mengenai masalah ini setiap kali pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Ini menunjukkan penegasan terhadap pengajaran saya pada masa itu. Saya pasti nada suara yang mempunyai intonasi yang tinggi rendah yang sesuai akan mampu menarik perhatian murid. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, saya berpuas hati dengan pengajaran saya. Namun, saya akan sentiasa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlaku. Saya akan berusaha mempertingkatkan tahap pengajaran saya supaya murid-murid saya lebih faham apa yang saya ajar. Di samping itu, murid akan lebih faham apa yang saya ajar. Di samping itu, tugasan mengajar saya bukan setakat murid memahami apa yang saya ajar, tetapi yang lebih jauh lagi dan paling bermakna apabila murid mengamalkan apa yang saya ajar dan praktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Tiada yang lebih membahagiakan bagi seseorang pendidik melainkan anak-anak yang dididik berjaya menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih.